Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar Gu Cakna Ubat. Hari ini saya Nurhaida binti Muhammad, pegawai farmasi anda, akan membincangkan topik berkaitan dengan ubat dan perjalanan. Sebelum kita ke topik kita pada hari ini, jangan lupa tekan like dan subscribe Gu Cakna Ubat. Okey, kita baru saja menerima berita gembira di mana walaupun dalam keadaan kita ragu-ragu adakah kita boleh merentas negeri untuk bersama-sama berhari raya Aidiladha, alhamdulillah kita dibenarkan untuk merentas negeri dengan syarat mengikuti SOP yang dibenarkan. Jadi bila kita dah tahu kita dapat merentas negeri, pesakit-pesakit ataupun orang di kalangan kita ramai yang menggunakan ubat akan mungkin tertanya-tanya macam mana pula dari segi pengurusan ubat. Ada kebanyakan daripada kita ataupun kadang-kala kita memberi alasan bahawa sebab nak balik kampung jadi kita tinggalkan dulu ubat, nanti bila balik semula baru kita sambung ambil ubat. Saya harap persepsi itu dapat diubah pada hari ini. Jom kita sama-sama menguruskan ubat dengan betul supaya pengambilan ubat kita ini dapat diteruskan dan penjagaan kesihatan kita dapat berterusan. Okey. Bercakap berkaitan dengan ubat dan perjalanan. Apa yang penting sebelum kita nak pulang ke kampung ataupun melakukan perjalanan dalam tempoh kita nak sambut hari raya ni, kita semak dulu dan sediakan secukupnya bekalan ubat untuk dibawa pulang ke kampung atau untuk dibawa semasa perjalanan. Pastikan ubat yang kita bawa itu mencukupi dan periksa tarikh luput ubat tersebut. Okey, itu penting. Ada juga kemungkinan kita dah bawa satu bekas plastik ubat, tiba-tiba sampai di kampung tengok-tengok semua ubat yang kita bawa tu dah tamat tamat tempoh. So kita dah tak boleh gunakan. Jadi perkara pertama adalah periksa tarikh luput ubat dan pastikan bekalan ubat yang kita bawa itu mencukupi, dan sebaik-baiknya bawalah lebih, sebab kalau jika kita tak tahu berapa hari kita nak balik kampung ni atau mungkin rasa macam nak panjangkan tempoh untuk bercuti, jadi kita bawalah bekalan ubat kita secara mencukupi. Okey. Bila dah bawa ubat secara mencukupi, simpan ubat yang kita nak bawa itu ke dalam bekas asal bersama-sama dengan label asal. Ini penting kerana banyak berlaku pertukaran ubat sebab kita bawa ubat tu menggunakan bekas lain. Kononnya sebab kita rasa macam kalau kita nanti senang, so kita letakkan dalam satu bekas, semua ubat dalam satu bekas. Sebenarnya benda ni akan membawa risiko kepada tersalah ambil ubat. Jadi pastikan kita bawa menggunakan bekas asal ubat bersama label yang asal supaya tidak berlaku tersalah ambil ubat. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada sediakan kit ubat. Okey, ini penting bila kita nak melakukan perjalanan. Contohnya daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kelantan. Kita tak tahu risiko sepanjang perjalanan atau mungkin kita akan mengalami simptom-simptom ringan seperti sakit kepala. Kalau dah melalui 8 jam perjalanan tu mungkin dengan cuaca yang agak panas ataupun kesesakan jalan raya, kita mungkin akan mengalami sakit kepala. Jadi untuk mengatasi simptom-simptom ringan ni disarankan kita menyediakan satu kit ubat di mana mengandungi ubat-ubat untuk pengubatan simptom seperti sakit kepala, cirit-birit ataupun pedih ulu hati ataupun pedih perut lah, dan juga ubat luka. Kalau yang biasanya ada anak-anak kecil tu disarankan juga bawa ubat demam cecair lah, sebab kita tak tahu sepanjang perjalanan tu mungkin kita memerlukan ubat-ubat tersebut. Okey, perkara ketiga yang kita perlu ambil tahu adalah dokumen yang perlu dibawa. Okey, jika pesakit-pesakit kronik atau seperti buah pinggang, darah tinggi, kencing manis, semua tu, dokumen-dokumen kesihatan ini perlu dibawa bersama-sama bila nak melakukan perjalanan. Dokumen pertama yang perlu ada adalah laporan kesihatan atau sekurang-kurangnya kalau yang mendapatkan rawatan di klinik kesihatan ataupun hospital kerajaan, biasanya mereka dibekalkan dengan satu buku rawatan. Buku rawatan itu penting sekiranya
berlaku apa-apa sepanjang perjalanan ataupun semasa di kampung nanti, bila kita rujuk ke klinik kesihatan terdekat ataupun hospital terdekat, mereka mudah untuk tahu apa masalah kesihatan yang kita hadapi sebenarnya. Okey, yang kedua, sekiranya kita mengalami alahan ubat. Alahan kepada beberapa jenis ubat, biasanya orang yang alah kepada ubat ni akan dibekalkan dengan kad alahan ubat. Okey, kad alahan ubat tu perlu dibawa bersama-sama sepanjang perjalanan dan juga nak pulang kampung sebagainya, bagi memudahkan jika berlaku sebarang insiden yang tidak diingini kepada kita. Contoh saya ambil, bila sekiranya kita alahan kepada ubat tahan sakit, tapi tiba-tiba kita mengalami kemalangan, dan semasa doktor nak merawat, sekiranya kealahan tu ada bersama-sama kita, jadi perawat akan dapat tahu kita alahan kepada ubat apa. Okey. Yang ketiga adalah sekiranya kita adalah pesakit kronik dan masih menggunakan ubat-ubat kronik, jika kita dibekalkan dengan preskripsi yang sah, iaitu untuk kita sambungan ubat. Jadi preskripsi tersebut disarankan untuk dibawa sekiranya mungkin kita terpaksa menangguhkan perjalanan pulang ke nanti. Jadi preskripsi tersebut memudahkan doktor dan farmasi untuk melihat ubat apa yang kita ambil dan boleh menyambung perawatan di klinik kesihatan ataupun hospital yang terdekat. Jadi senanglah. Doktor pun dah tahu kita ambil ubat apa dan preskripsi itu ada bersama kita. Okey, yang keempat, yang ni untuk special case lah, sekiranya kita mengambil ubat yang memerlukan kelulusan khas ataupun dia ada surat pengesahan khas untuk ubat-ubat yang terkawal, yang ni pun perlu dibawa bersama, kerana bila kita ke satu tempat, tak semestinya tempat yang kita pergi, contoh kita klinik kesihatan, ubat yang kita ambil sebelum ni ada kat tempat tersebut. So, bila kita ada surat kelulusan khas ni, memudahkan untuk pihak perawatan tu merujuk fasiliti asal kita lah. Okey. So, itulah persiapan untuk sebelum kita nak balik kampung lah. Okey. Kita akan pergi pula kepada pengurusan ubat semasa kita dah nak melakukan perjalanan dah. So tadi dah prepare, kita dah bawa siap-siap ubat kita, bawa dengan bekas asal semua. So macam mana? Contohnya kita berkereta lah sekarang ni. Bila kita dalam perjalanan yang lama, jangan sesekali tinggalkan ubat kita dalam kenderaan, terutamanya bila kita meninggalkannya dalam keadaan lama. Contohnya kita nak berhenti makan tengah hari. So kita meletak kenderaan di tempat yang panas, semua tu. Suhu dalam kereta boleh mencapai sehingga 50 darjah Celsius. Terutamanya bila kita simpan dalam dashboard kereta ataupun kenderaan tu. Jadi sebaik-baiknya kita bawa bersama bila kita keluar daripada kenderaan. Okey, jika ada ubat-ubat yang memerlukan penyimpanan khas, contohnya pesakit-pesakit diabetes ataupun kencing manis yang menggunakan insulin. Okey, insulin tersebut perlu disimpan dalam keadaan yang mengikut suhu yang sepatutnya lah. Biasanya perlu mengambil menggunakan ice pack ataupun bekas sejuk. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan yang pesakit tersebut boleh mendapatkan nasihat daripada ahli farmasi di klinik kesihatan atau hospital asal macam mana untuk memudahkan mereka untuk membawa semasa bawa balik pulang kampung. Okey. Bila sampai ke destinasi, contohnya daripada Kuala Lumpur tadi sampai ke Kelantan, bila dah sampai ke rumah tersebut, terus simpan ubat yang ke tempat yang sepatutnya. Kalau yang perlu simpan pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius, jadi dia perlu disimpan dalam peti sejuk. Tapi jika perlu pada suhu 15 hingga 30 sahaja, hanya perlu simpan pada suhu bilik. Dan pastikan, okey, ni banyak juga berlaku bila kita dah berkumpul ramai-ramai dekat rumah saudara mara semua tu. Apa yang penting, jauhkan daripada kanak-kanak supaya kita nak mengelakkan daripada berlaku keracunan ataupun kanak-kanak tertarik dengan ubat dan makan, so jadi keracunan. Jadi simpan jauh daripada kanak-kanak dan pastikan suhu yang kita simpan itu betul lah. Dan kena ingat, bukan semua ubat boleh disimpan dalam peti sejuk. Ikutlah suhu yang betul. Okey, jadi bila kita dah kita dah settlekan macam mana kita nak bawa ubat, lepas tu kita dah letak balik dalam peti sejuk semua.
Jadi sekiranya ada masalah berkaitan dengan ubat, tiba-tiba memang terputus juga bekalan ubat, tuan-tuan dan puan-puan boleh ke klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan untuk menyambung rawatan supaya tidak terputus pengambilan ubat tersebut. Hari raya juga, tapi ubat kena ambil supaya kesihatan kita sentiasa terjaga. Sebagai pengakhiran, terimalah gurindam dari saya. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Buang yang pecah, ambil yang elok. Buang yang kotor, ambil yang bersih. Buang yang busuk, ambil yang wangi. Buang yang sengketa, ambillah yang damai. Buang amalan pengurusan ubat yang rosak, ambil yang betul. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.